أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسلم تسليما كثيرا على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang bagi kita dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmi. InsyaAllah dalam majlis ini kita muzakarah untuk kita nak cari al-haq, untuk kita nak cari kebenaran, yang mana kebenaran itu adalah yang membawa kita kepada jalan yang lurus, ataupun yang membawa kita kepada Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim yang mana kita dah baca hari-hari dalam suratul Fatihah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita Siratul Mustaqim ialah sirat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita turut dan kita jalani di atasnya, di atas sabil yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dah baca surah Yasin. Apabila kita sapa Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, ala siratil mustaqim. Kita dah baca dalam surah Yasin, boleh ada setengah-setengah daripada hamba-hamba Allah itu melazimi surah Yasin. Walaupun dalam masalah surah Yasin itu tak ada hadis sahih walaupun satu pun dalam kelebihannya dalam masalah baca surah Yasin sana. Tapi nak kata artinya dah lain dan kita nak baca surah Yasin. Apabila kita baca wal Qur'anil Hakim, sebenarnya Quran itu adalah maha bijak. Ialah Quran itu adalah hikmah. Hikmah ialah al-ilmu. Hikmah itu ilmu. Jadi dalam hal keadaan itu, Quran itu kepada siapa yang turun? Apa ni? Tuhan dikapuhkan wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau yang Muhammad daripada utusan. Utusan aku. Lepas ala siratul mustaqim, di atas jalan yang betul. Di atas jalan yang betul saat ini sebab apa? Di atas wal Qur'anil Hakim. Nabi Allah SWT suruh Nabi kita, Allah SWT beritahu kepada kita bahawasanya Al-Quranil Hakim itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala siratul mustaqim, pada tanzil al-azizir rahim, yang mana Quran itu turun daripada al-azizir rahim, daripada yang maha gagah lagi maha pemurah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak tahu kepada kita bahawasanya Al-Quran, saya ambil dalil ni kerana boleh jadi seorang tu tak pernah ambil jadi satu sempat dalam nak seorang tu ikat dia tu dengan kata Quran ni setara mana. Lepas tu Nabi Muhammad tu setara mana. Jadi di sini Allah SWT ikat tu Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Di atas apa? Di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang betul yang kita dah baca hari apa tu. Apa siratul mustaqim? Siratul ladzi Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sirat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang mengadakannya. Sirat saat ni jalan saat ni tu siratul mustaqim. Di sinilah orang panggil kata
dalam majlis al-haq kita ni. Jadi saya bagi kata masuk molek dengan bagi kata untuk kita nak cari siratul mustaqim, nak cari kebenaran. Nah, maka dalam tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ni, kalau nak kecek dalam masa pendek sejam gitu tu tak cukup lah. Dan kerana tajuk dia tu panjang. Dalam masalahnya panggil kata masalah bid'ah dan apa yang orang panggil kata dipegang oleh ahli-ahli yang berpegang dengan bid'ah saat itu, dan apa hubungan dia dalam masalah bid'ah dengan maslahah dan kemaslahatan. Tu. Kalau kita dalam masalah ini, orang kata satu masalah yang paling besar sekali di dunia Islam. Di dunia Islam, setelah mana berpecahnya, orang kata bukan pecah pendapat, orang kata setelahnya bercerainya sahabat dan para tabi'in daripada tempat yang satu. Jadi bercerai pada negeri yang lain banyak-banyak saat ini. Di situlah orang kata timbulnya pendapat-pendapat yang berlainan daripada lain-lain kaum dan puak. Dan timbulnya mazhab, timbulnya puak mazhab qaidiyah, mazhab dalam akidah, mazhab dalam fiqh. Berpecah di situ. Di situlah orang kata timbul pada mula-mulanya orang kata masalah bid'ah itu jadi tersebar luas. Pada hari masa Nabi itu dah. Ada tidak tu Nabi tak patut bila man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mereka-rekakan dalam agama kami ataupun dia buat satu perkara yang bukan daripada ajaran kami ini, fa huwa raddun, maka perbuatan ia tu kembali di atas dia. Bukan kembali boleh pahala dak. Orang kata kembali ke atas dia sendiri. Itu tu orang kata masa Nabi lagi. Di masa Nabi lagi, sehingga orang kata pertama kali dalam masalah Nabi beri tambih, beri peringatan dalam masalah kata nak timbulnya satu fitnah bid'ah ini. Pada satu ketika Nabi dia bagi ghanimah. Dalam satu peperangan Nabi dia bagi saka, sebagai saka harta perang. Ghanimah harta perang saat itu, tiba-tiba ada seorang daripada daripada kalangan yang muslimin yang berada bersama Rasulullah SAW saat ini, mari kata kepada Rasulullah, dia kata Rasulullah itu tidak adil. Kata bukanlah lagu ni bagi yang sebenar. Rasulullah tak kata gapusnya. Tapi setelah mana dia paling jauh, Rasulullah kata dia ni pada satu hari kamu kena beringat daripadanya. Dialah akan mula membuatkan satu perkara fitnah di antara kamu dan di antara kamu dalam akidah dan dalam ibadat dan dalam urusan-urusan Islam. Dan maka benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarlah dia tu daripada jamaah Islamiyah. Maka dia tu timbullah satu puak yang nama Jahmiyah di masa tu dengan pengikut-pengikut dia. Jadi itu satu puak bid'ah yang mula-mula sekali. Maka di sini kita mula pertama kalinya kita tengok dalam masalah kita nak bicara dalam bid'ah. Apa kau bid'ah? Kerana masalah ni orang kata bukan hanya tempat kita saja, bahkan di merata dunia Islam. Walaupun ada orang bertiga cokoh pun masalah ni dibicarakan. Masalah ni bukan kata biasa dah lah. Tu orang panggil kata satu perkara orang panggil kata membawakan orang panggil kata ummah saat itu dia di dalam kelas kabut. Dalam kelas kabut bukan kata tempat kita saja dah, di merata tempat. Tu orang panggil kata pertama kali kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalaulah kita ngaji bukan kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang membawa pergi kepada perkara yang tidak molek. Nabi SAW sabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Orang kata siapa belajar satu ilmu dan dia kehendak dengannya, orang panggil kata wajhullah, dia niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan la yata'allamuhu illa, maka dia belajar itu hanya orang panggil kata untuk hanya orang kata dia belajar tu bukanlah semata-mata untuk habuai dunia. Lam yajid
arfal jannah, maka dia tu kalau belajar untuk dunia saja, maka ia tidak dapat bau syurga. Dan ini satu perkara. Dan setengah orang tu ngaji tahu untuk nak mubarazah, untuk nak memarah, untuk nak riak dan untuk nak berlawan dengan orang saja. Maka itu satu ilmu yang mana tidak di Allah SWT takwi kepada dia walaupun bahu syurga. Itu satu hadis yang tentang mengaji. Lepas tu juga orang panggil tak ada satu hadis lagi, man talabal ilma liyumari bihi sufaha. Siapa minta ilmu supaya dia tu nak berlawan-lawan dengan orang-orang yang safih, orang-orang yang jahil lah. Orang kata dia ada ilmu tapi dia niat dah kata ko ni nak berlawan dengan orang-orang yang safih, orang yang jahil. Auliyubahiya bihil ulama, ataupun dia nak bermegah-megah dengan ulama. Auliya sarifa wujuhan nasi ilaihi, maka ataupun dia supaya dia belajar ilmu nak orang paling tengok dia ya, nak orang sanjung dia, nak akid tinggi dia ya, maka dia tu fahuwa finnar, maka dia dalam api neraka. Naudzubillah daripada niat yang semacam itu. Jadi satu ketika ada satu hadis panjang bahawa ada seorang itu masuk Madinah. Maka ada seorang itu dia boya masuk dalam Madinah saat itu qad istama alaihi nas, orang pakai alikung dia ramai-ramai. Faqala man hadza? Faqala Abu Hurairah. Siapa ni? Orang pakai tanya tu. Maka satu katanya dia tu Abu Hurairah. Dan daripada hatu tu maka dia Abi Hurairah tu duk royak cerita, duk baca hadis, duk apa ni banyak perkara. Tiba-tiba Abi Hurairah tu duk wa yuhadditsu an-nas falamma sakata wa khala qultu lahu anshuduka bihaqqin. Jadi Abi Hurairah duk sarah, duk gajar, duk ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama dia senyap itu, marilah seorang itu mari tanya Rasulullah. Nama dia Syufai. Dia mari tanya Abu Hurairah. Dia tanya, "Gana hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah aqaltahu wa 'alimtahu." Faqala Abu Hurairah, "Af'al." Dia kata, "Aku nak royak kamu satu hadis yang mana aku dengar daripada Rasulullah dan aku faham dan aku telah mengetahuinya." Maka Abu Hurairah kata, "La uhadditsannaka hadisan haddatsanihi." Abu Hurairah kata, "Aku nak royak kamu satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kat aku. Hak aku faham dan aku apa ni? Wa alimtuhu, dan aku telah menyampaikan kepada orang lain dan aku diriku pun tahu, reti dan aku telah sampaikan kepada orang lain." Jadi di sini ni Rasulullah Abu Bakar pun tarik satu nafas. Maka dia duduk senyap sutak, maka dia tu khabar ya tala haditsannaka hadisan. Sekali lagi dia kata, "Fi hadzal baiti ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuhu." Maka Abu Hurairah pula tarik pula satu nafas. Abu Hurairah nak ayat satu hadis ya. Dia nak ayat satu hadis ya kepada seorang yang menanya saat itu. Sampai tiga tarik pertama kali tarik nafas tu dah. Dia tak buat hati lagi nak sapa. Dia bimbang kata dia tu tak faham lagi, dia tak kenal lagi Abu Hurairah yang mana duduk dengan Rasulullah, rapat dengan Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah saat itu dia kata setelah mana tiga kali dia duk tarik nafas kemudian senyap, tiga kali tarik nafas kemudian senyap. Dia tu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah tabaraka wa taala idza kana yaumul qiyamati yanzilu ila al-ibadi liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah. Pada hari kiamat Isa Abi Hurairah yang ayat saat ini dia kata bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat Isa yang akan turun kepada semua, kepada hamba dia untuk nak beri hukum yang adil pada setiap ummah. Pada umat di masa itu berlutut tak orang panggil kata duduk dalam keadaan yang cengung, yang tak khabar gapo. Tapi saru hadis ni ya, orang panggil ringkas hadis ni dia naknya gapo. Masalah orang tutup ilmu, jama'al Qur'ana. Dan ada seorang tu hipung Quran, orang ngapa Quran 30 juz. Hak tu mati fi sabilillah, dan hak tu harta yang kaya banyak.
Nah, patu semua tu saat itu Allah Subhanahu wa taala akhir sekalinya orang panggil kata Allah Subhanahu wa taala tak terima daripada amalan mereka di atas dasar mereka itu buat dengan tidak ada ikhlas. Dia hak jauh hak ngapa Quran, hanya yang ngapa untuk nak ngapa, untuk nak bermegah-megah dengan ngapa dia ataupun untuk nak berhasil daripada kehormatan orang kepadanya. Dan orang panggil kata hak orang fi sabilillah, dia pergi kerana takabur dan nak tunjuk tanda dia tu berani, dan orang hak ada mal saat itu dia sedekah dan dia zakat hanya riaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak apa ni, nak orang tengok dan orang kata dia tu orang yang apa ni juru. Tu satu perkara yang daripada ilmu. Yang saya nak ayat mula-mula masalah ilmu dulu. Kerana masalah bid'ah ni dia tak ada sakut agak lain. Ia sakut dengan masalah seorang itu bermegah dengan kepandaian dia. Nah, maka dia boleh buat tubik lagu tu, buat tubik lagu ni dipegahkan oleh orang. Nah, itu satu perkara yang besar sekali yang mana orang panggil kata dilarangkan oleh ahli-ahli, orang panggil kata ulama-ulama yang dikenalkan dengan ulama mu'tabarin yang diakui oleh ummah Islam di dunia ini. Jadi di sini kita kena pergi kata ikhlas tu nomor satu. Janganlah kita minta ilmu kerana dunia dan kerana riak itu adalah menggugurkan segala amalan kita. Dan juga orang panggil kata hijau dunia untuk akhirat itu tak apa. Hijau dunia untuk akhirat itu tak apa. Itulah beberapa kelebihannya. Lepas tu satu lagi, masalah kepayahan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah manusia tu dia kata Islam ni adalah payah, susah untuk nak buat satu-satu ibadat. Jadi Allah SWT firman mari, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Di sini dia hak ini satu dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam segala ibadat, dalam segala amalan saat ni, amalan hijau untuk nak boleh duit, nak boleh gapo saat ni, untuk kita buat satu perkara untuk nak boleh harta gatik tu untuk kita nak kuatkan ibadat kita tak ada gapo. Kerana Allah SWT ayat masalah haji. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Siapa pergi haji ke Makkah? Walaupun dia pergi 10 kali dah pun, dia pergi sekali lagi pun orang ni kata ya awak bagi, dia pergi nego, dia pergi gapo. Dia pergi nego, dia pergi jual baju, pergi jual kain. Patut tidak jadi masalah gapo. Allah SWT ayat sini kata anta batahu fadlan min rabbikum. Dalam hamba haji saat itu boleh lagi nak cari fadlan, kelebihan daripada Allah. Fa idza afattum min arafatin fazkurullah. Tapi amalan haji itu jangan lupa lah. Kerana hak cari hasil saat itu biasa. Kalau kita tengok orang dekat yang ni mari jual urus sebab. Hak tu jangan ada kata, tu masalah tak ada hukum tak ada salah kalah bu. Tu. Lepas tu satu lagi ni orang panggil kata hak tu orang kata kita cari benda untuk akhirat kita. Bid'ah daripada apa ni lurah, bid'ah luratan, orang kata pada lurah ni benda yang direka-reka di atas pada satu perkara yang tidak ada serupa dengannya. Kita reka satu perkara tidak ada serupa dengannya. Maknanya kita dah orang mula-mula sekali buat. Orang hak awal sekali buat dalam satu perkara. Siapa buat kereta dulu? Dia tu buat. Tu orang kata satu mubtadi'. Orang kata satu mukhtari'. Orang hak buat hak mula-mula sekali. Lepas tu maksud di sini ya, orang panggil kata di dalam Islam ni ayat kata qul ma kuntu bid'an minar rusul. Nabi Muhammad apabila orang tanya dia tentang ni adalah orang rasul yang pertama kan. Allah SWT kata menjawablah kata qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ni bukan orang yang mula-mula. Bid'an minar rusul ni bukan mata orang yang mula-mula. Tu badi'us samawati wal ard. Ayat Quran kata badi'us samawati wal ard, mata akulah yang mula-mula sekali yang membuatkan langit dan bumi. Ini dalil daripada ayat Quran dalam masalah bid'ah. Tu. Hak tu kita tak ada sebagai faham pada lurah. Hak kita naknya bid'ah dalam syarak, dalam amalan kita tu lah ke mana. Jadi bid'ah di sini orang kata
Rasulullah SAW ada hadis ini, hadis yang terkenal sekali. Nah, hadis yang terkenal. Orang kata hadis yang mana Rasulullah ayat tu, orang kata satu hadis masalah bid'ah mula-mula sekali. Orang kata Rasulullah riwayat mari kita salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada satu hari Rasulullah semaya dengan sahabat. Nah, kalau dia sudah semaya saat ini Rasulullah paling kepada sahabat. Deh, rupanya lagu ni deh. Yang paling empat tu kata wa'azana mau'izatan balighah, maka dia beri satu nasihat yang mana nasihat paling dalam sekali dalam makna saat ini itu zarafat minhal uyun, mengalir dengan nasihat saat ini itu air mata. Dan gemetar daripadanya hati, gemetar hati seorang dengar saat ini. Faqala qailun ya Rasulullah, maka seorang itu kata ya Rasulullah, seolah-olah kata apa ni, mau'izah ni dah, nasihat ni dah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in, seolah-olah kata mau'izah selamat tinggal. Jadi sahabat sekarang kata Rasulullah wayak ni sebab Rasulullah nak mati lah. Nah, tu. Famadza ta'hadu ilaina, maka Rasulullah nak wi bebanai gapo tah kami ni. Nak beri tanggungjawab gapo tah kami. Satu pesene gapo di atas kami. Nah, ini sahabat minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada nasihat kan. Ia kata gapo usikum bitaqwallah. Rasulullah berwasiat, wasiat Rasulullahnya ialah janji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kepada sahabat saat ni, usikum bitaqwallah, wasiat ke atas kamu dengan takwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan sam' dan ta'ah, dengar dan taat. Wa in 'abdan habasyir, walaupun seorang hamba daripada Habasyah, Afrika, Ethiopia sekarang learning ni, dia tu jadi ketua kamu, maka kamu kena taat dia. Walaupun dia ayat lagu mana pun, tu masalah pentadbiran, masalah pentadbiran. Fa innahu ma ya'ish, sesungguhnya siapa yang hidup daripada kamu selepas aku, mana selepas Rasulullah mati, fasayara ikhtilafan katsiran, kamu akan dapat perselisihan yang banyak sekali. Fa alaikum bisunnati, maka kamu dalam hal masalah dok balah, dok perselisihan di antara kamu jangan gaduh ke orang lain. Maka fa alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin ini terkenal di antara ulama sejarah dan ulama hadis dan ulama semuanya orang kata pak ya khulafa'ur rasyidin. Nah, ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, tamassaku biha, peganglah dengan dua perkara ni, wa'addu 'alaiha bin nawadis, dan kamu kikirlah, gigitlah dia, nak kemah saat ni tu Rasulullah wi tasbih. Wi tasbih kata dalam pegangnya nak ikut masa ni tu, peganglah dengan gehar kamu saat ni. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Janganlah janganlah kamu apa muhdatsatil umur. Wa iyyakum di sini maknanya la, orang panggil kata nafi. Lagi. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Orang panggil kata isim fa'il amr. Wa muhdatsatil umur, benda apa dalam mereka-rekakan dalam perkara-perkara agama. Janganlah kita gunakan benda yang mereka-rekakan dalam perkara agama. Fa inna kulla muhdatsatin, dan sesungguhnya segala bid'ah, segala benda yang direka-reka itu adalah bid'ah. Dan adalah satu perkara yang bid'ah, benda yang direka-reka, sana benda yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Di sini ada satu hadis yang mana riwayat Abu Hurairah, dan hadisnya sahih sampai beradab. Memang kita satu perkara yang Rasulullah SAW bimbing sebelum pada Rasulullah mati lagi. Belum pada Rasulullah mati tu Rasulullah bimbing dah masalah bid'ah sana. Tu dalam hal masalah bid'ah sana ni, buat kita kena mendalami sungguh. Kalau kita tak mendalami dalam masalah bid'ah, kita dak rasa benda tu ini yang tidak ada sikit habuk pun daripada perkara yang merusi-rusingkan atau benda yang membimbangkan dalam ibadat dan amalan kita. Kerana dalam masalah muamalah itu banyak ke ulama tak kecek masalah bid'ah. Masalah muamalah tak kuranglah, sikit benar bid'ah dalam masalah muamalah. Hanya masalah bid'ah ni termasuk di dalam apa? Di dalam akidah, dan di dalam orang panggil kata ibadat. Kalau dalam muamalah tak namakan bid'ah dah pula. Tu
InsyaAllah kalau ada masa banyak lagi kita boleh beri perbandingan, perbezaan di antara bid'ah dengan maslahah, dan kita boleh kenal hakikatnya lagi mana. InsyaAllah kita boleh ambil istifadah. Di sini dia seperti Rasulullah SAW setiap kali dia nak baca khutbah, khutbah kita nak baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu khutbah Rasulullah tu. Khutbah Rasulullah. Setengah orang tu Allah datuk ni tak kenal dah mukadimah lain, dia kena hak ni hak ni satu kesilapan ni. Boleh dia tak tahu kata hak ni khutbah Rasulullah. Hak ni khutbah Rasulullah ni. Jadi dalam hal tu dia kata man yahdihillahu fala mudhillalah. Dalam khutbah saat ni, mukadimah khutbah saat ni, man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah SWT beri hidayah kepadanya, maka tidak siapa boleh menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dan apabila Allah SWT menyesatkan seorang itu, maka tiada yang boleh memberi hidayah kepadanya. Baginya inna asdaqal hadis, sesungguhnya sebenar-benar, sebetul-betul, sesadiq hadis, asdaqul hadis kitabullah. Tak ada dah percakapan yang benar sekali kitabullah. Tak ada hak ni orang panggil kata orang hak dak mari kata Allah sikit-sikit ayat Quran, sikit-sikit ayat Quran. Waktu tu ingat waktu tu ingat salah besar sekali, boleh jadi membawa dia tu kepada satu hukum yang sangat berat di atas diri dia. Kalau dah jadi satu pemahaman dan jadi satu etikot pegangan dia, keluar dia daripada agama. Dengan mengejek-ngejek sana ni. Ataupun sikit-sikit hukum tu mengejek. Kita kena beringat tu. Kita dah lari apabila ada orang yang keluar lafal-lafal lagu tu. Wa ahsanal hadi, yang seelok-elok pertunjukan hidayah. Ialah hadi Muhammadin, tariqah Muhammad. Sebaik-baik, seelok-elok jalan, seelok-elok cara hidup ialah cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan sejahat-jahat perkara dan dalam masalah hidup saat ni ialah apa? Muhdatsatuha, benda yang direka-reka daripadanya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang direka itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itulah dalalah. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap dalalah itu dalam neraka. Na'udzubillah minadh dalalah, daripada bid'ah yang dalalah saat ni. Itu hadis Rasulullah terdengar ada saat ni, man ahdatsa fi amrina, siapa yang mereka-reka dalam agama kami bukan daripada daripada syarak Al-Quran dan daripada syarak Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka kembalilah perkara yang dia buat atas diri dia sendiri, ditolakkan segalanya, ghairu maqbul, tidak diterima sama sekali. Dan juga hadis yang banyaklah dalam masalah saat ni. Tapi kita nak tengok atau sikap agama kita, sikap syarak dalam masalah bid'ah saat ni tu gapo. Pertamanya orang kata zam sangat-sangat kecil. Masalah bid'ah dalam agama saat ni sangat-sangat kecil. Lepas tu sangat-sangat diberi peringatan dalam masalah kita nak melakukan satu perkara yang bid'ah. Dan juga hukum dengan dolal. Hukum dia tu mari dengan dolal, dengan sesat. Dengan sesat. Lepas tu juga apa? Dalal ni kita kena ingatlah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu. Ad-dallin tu dalal dah. Kita tak sih tu benda tu tersifat atas diri kita. Lepas tu al-wa'idu bin nar, dan orang panggil kata janji buruk dengan apa? Dengan balasan api neraka. Lepas tu butlanul amal, batal amalan kita. Hak ni hak kita berat sekali, batal amalan. Kerana daripada syarat sah amalan ittiba'us sunnah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Walaupun setengah ulama ada ayat kata sini tu ada ulama kata, sini tu ada ulama kata, waktu tu sebagai orang panggil kata boleh ada sebagai nak tarik, sebagai nak buat persahabatan sama antara. Sekadar tu yo. Tapi hakikat sebenar daripada ulama tu dah pegang lagu ni belaka. Butlanul amal, batal amalan. Batal amalan. Dan lepas tu hukum bagi apa ni segala bid'ah saat ni. Bagi segala bid'ah. Ini satu perkara yang besar. Kata saya dalam apa ni tesis MA saya buat dalam masalah. Lepas tu saya ukur masalah dengan bid'ah. Maka didapati kata bid'ah ini, orang kata tidak ada jalan untuk nak lulus
untuk nak boleh pahala. Tu baik natijah lagu tu. Dalam bahasa saya saat itu buat ambil habis kata-kata hak ni, kata-kata orang kata boleh, kata-kata orang kata tak boleh. Didapati hak orang kata boleh saat itu tidak ada dalil walaupun satu yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tu baik apa? Kullu bid'atin dalalah. Ia lebih bahaya lagi daripada apa? Daripada al-kufur. Kufur ni nampak cerak, kata dia tu kafir. Tapi bid'ah saat ni tidak nampak. Orang yang pergi tu dia tak nampak. Di atas dasar apa? Dia dah nampak pahala semata. Dia dah nampak pahala di atas amalan. Tu hak beratnya. Jadi apabila dia nampak pahala, dia tidak serah kata benda tu salah. Siapa ke akhir nafas pun dia tak serah kata tu perkara yang pergi saat ni tu salah. Sinilah nak kata satu perkara yang mana kita kena ambil kesedaran dan khabar. Tu orang panggil kata kita kata maslahah. Dan satu lagi, Imam Syatibi. Imam Syatibi ini salah seorang daripada imam sunnah yang timbul di Morocco, di Maghrib ataupun ke kawasan Jazair kat no. Dia tu Syatibi ini dia timbul kat tu, tapi tempat lahirnya di Andalus. Dia di Spain sekarang lah ni. Di Spain. Jadi Asy-Syatibi Al-Gharnati, orang Gharnatah di Andalus, dia adalah seorang imam ahli sunnah yang mana tegak sunnah dia tu di masa orang panggil kata di Spain masa tu perselisihan yang sangat teruk sekali digabungkan oleh Yahudi dan oleh Kristian nak menghancurkan negeri Islam di situ, Khilafah Umayyah di Spain di masa itu. Maka dia sebagai imam yang tegak di atas sunnah, melawankan bid'ah di masa itu. Maka dia kata apa? Bid'ah ni adalah tariqatun fid din mukhtari'ah. Satu jalan dalam agama adalah direka-rekakan. Satu sunnah yang direka-rekakan untuk diikutkan. Patut tudahi asy-syari'ah, ia badu dengan syariah, nak menyambungkan dengan syariah. Nak menyambungkan dengan syariah, dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala buat turun. Patut dikosakkan dengan benda yang buat saat ni apa? Mubalaghah fit ta'abbud. Dia tu buat tu, dia niat baik sungguh. Untuk nak apa? Untuk nak mubalaghah. Orang panggil kata untuk nak membanyakkan pahala dalam satu-satu ibadat. Jadi hak sekadar Nabi bui saat ni tu dia tetap ada lagi pahala yang boleh. Jadi dia nak banyak lagi daripada pahala, maka dia buat satu ibadat untuk nak banyakkan. Tu. Seperti kita kata saya dengar satu azan ketika duk ngaji luar negeri, ada seorang tu yang pergi di masjid, asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Dia apa yang tambah situ? Dia tambah sayyidana. Satu bid'ah dari azan. Boleh ada kita tak esok dengar ni tu. Tapi nak kata dengan sebab yang tambah sayyidina saat itu satu bid'ah dalam azan yang kita tambah sayyidina. Kerana dalam lain nak baca sayyidina belaka, Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi kita tambah situ sayyidina. Situ tu orang kata satu bid'ah yang mana dia nak mubalaghah. Nabi ajar sekadar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak tu ya, tapi supaya tu sayyidina ni Nabi Allah SWT kau pahala banyak dia bukan masuk Sayyidina Nasrani. Begitu juga kita dah baca Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad saat ni saya tak lari kalau lek luar pada semaya. Tak lari apa ni dalam masalah dalam masalah kita nak puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah luar gini dah Sayyidi Rasulullah. Tak ada masalah apa. Tapi dalam masalah ibadat kita saat itu Nabi ajar dalam pak hadis tahiyat. Tak ada sahabat sayyidina. Hak Nabi ajar. Patut kita tambah lagi ulama kita tambah sayyidina situ tu sebagai nak menetapkan apa? Kata penghulu kita ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah dalam pak hadis ni tak ada tambah sahabat. Tu. Pak hadis tu hak zahir.
Nah, walaupun lafaz pun selesai tak ada masalah gapo kerana hadis itu sahih belaka. Hak pentingnya masalah Sayyidina saat ni tu sahih. Nah, ada. Kalau masalah lain tak apa. Sebab tu setengah orang tu apabila kita baca khutbah, kita mengajar, kita sebut Allahumma apa ni wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Nabiyina wa rasulina. Kamu tahu dia kan orang sebut sayyidina. Kata kan ni tak ada masalah gapo ni. Kalau dari luar sini tak ada masalah apa. Hak jadinya masalah dari ibadat kita saat ni tu hak tetap hak Nabi ajar lagu tu kita nak tambah apa, kita nak kurang apa. Ziyadah pun bid'ah, kurang pun bid'ah. Tambah bid'ah, kurang pun bid'ah. Sinilah ayat Imam Syatibi kata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah. Jadi dia dikosakan dengan buat amalan saat itu untuk nak mubalaghah dalam, untuk nak memperbanyakkan, untuk nak orang panggil kata membesarkan pahala dalam ibadat dia saat ni. Kalau tidak ada pahala, dia tak buat dulu dah. Di sini orang panggil kata satu ketika daripada Abdullah bin Mas'ud ada bersamanya beberapa sahabat ni. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ila al-masjid. Dia duduk bersama-sama itu, berarti dia keluar pergi masjid. Faja'a Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari mari faqala akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Abu Abdurrahman tu baik lagi, dia tanya. Patu qulna lah, belum lagi. Fajalasa ma'ana hatta kharaja, maka duduk, maka keluarlah Abdullah bin Mas'ud. Falamma kharaja qumna ilaihi, apabila Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud sana itu baik, maka berdiri ramai-ramai. Maka Abu Abdurrahman saat ini katakan, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu. Sesungguhnya aku nampak dalam masjid saat ini satu perkara yang mana aku tidak setujunya. Aku benci kepadanya. Mana tak aku tidak setuju, aku tidak suka. Angkartu yang aku tidak suka kepadanya. Walam ara walhamdulillahi illa khairan. Dan aku tidak nampak tentang hati itu melainkan satu perkara yang baik. Jadi hal ni orang tanya dia ada. Tanya Abu Abdurrahman, "Fama huwa?" Dia tanya, "Gapo?" Faqala inni ishta fasatarahu. Maka jikalau mu hidup mu akan apa? Mu akan dapati, mu akan jumpa perkara ni. Ra'aitu fil masjid qauman. Hadis saya ayat tadi mula-mula tadi. Ya ra'aitu fil masjid qauman. Dia kata aku nak jumpa dalam satu masjid, satu puak duduk dalam halaqah. Satu halaqah bahaya halaqah Quran, halaqah Yasin ke halaqah apa tu dah. Jadi aku nampak dalam masjid sana ada satu puak, satu qauman hilaqan dan julusan yang taziruna solat. Jadi duk tunggu sana itu yang taziruna solat, duk tunggu semaya. Fi kulli halaqatin rajulun, pada setiap halaqah tak ada seorang lelaki bersama mereka jadi ketua. Wa fi aidihim hasa, dan di tangan mereka ada tokah batu. Tokah batu. Fa yaqulu kabbiru mi'ah. Jadi ketua saat ni kata dalam halaqah saat ni kata kabbiru, takbir 100. Maka kok ya pun fa yukabbiru mi'ah, takbir 100. Wa yaqulu hallilu mi'ah, ngatik 100. Maka ngatik 100. Lepas tu sabbihu mi'ah. Tasbih 100. Fa yusabbihuna mi'ah, maka tasbih 100 dalam halaqah, setiap halaqah saat ni. Lepas tu Abu Abdurrahman saat ni tanya Abu Musa, "Famadza qulta lahum?" Mu kata apa? Mu royak apa? Mu nasihat apa kata? Qala ma qultu lahum syai'an. Aku tak ada kata apa dak. Intizar ra'yik. Aku dak tunggu ra'yu pendapatmu. Ataupun suruhan daripadamu. Maka Abdullah bin Mas'ud dia kata, Abu Musa saat ni tanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia katakan, afala amartahum. Afala amartahum. Dia kata, alangkah kalau kamu suruh mereka apa? Ayya'uddu sayyi'atihim, bahawa mereka bila dosa-dosa mereka, wa dhaminta lahum, dan kamu beri jaminan dan engkau beri jaminan kepada mereka alla yadhi'a min hasanatihim, bahawa tidak hilang daripada pahala mereka. Summa madha wa madina ma'ahu. Faham tak sini? Jadi sini Abu Musa riwayat dalam masjid tu ada orang duk pergi atas batu.
Pergi ke batu 100 rupiah. Jadi la ilaha illallah so 2 3 dok bila dengan toko batu sana. Kalau kita lah ni wah sebeh lah. Kalau kita lah ni tu wah sebeh. Jadi toko batu tu untuk bila. Untuk bila. Maka jadi gapan ni Abdullah masuk kata dia nak tak ada lagi apa kan? Dia tak ada lagi. Abdullah masuk kata Allah kalau musuh kok ya bila dosa tu, hak tu lebih terjamin. Kata pahala dia mau tu tak hilang. Pahala dia mau tu tak gugur. Tu. Di sini ni semua madha wa madhaina ma'hu. Kemudian dia dua orang tu pergi. Itu ramai-ramai saat ni pergi jumpa kok pergi di halaqah saat ni. Fawaqafa alaihim faqala ma hadha alladhi arakum tasna'un. Maka hidup Pak bin Abdullah bin Mas'ud kata, "Gapo kamu duk buat ni?" Saya balik dengan makna kampung ni deh. Lafaz hadis ada balik seko-seko dah. Gapo kamu duk buat ni? Mu duk buat gapo ni? Qalu Hasan na'uddu bihi takbir. Batu kami duk buat bila takbir. Dan tahlil dan tasbih. Maka Abdullah bin Mas'ud dia kata, Abdullah bin Mas'ud ni siapa ni? Adalah seorang alim sahabat yang sangat hampir dengan Rasulullah SAW. Bukan orang tamadah dah. Bukan orang tamadah dah ni. Dia kata apa? Dia kata fa'uddu sayyi'atikum. Baik bila dosa kamu. Fa ana dhaminun. Fa ana dhaminun, maka aku jamin ke atas kamu alla yadhi'a min hasanatikum syai'an, bahwasanya tidak hilang dan tidak terhapus daripada pahala-pahala kamu sesuatu pun. Wa yahkum ya ummat Muhammad, wa yahkum dah baca salah. Wa yahkum, celakalah kamu, celakalah hai umat Muhammad. Wa yahkum ni nanti kalimah celaka. Wa yahkum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya binasa kamu. Rasulullah baru mati ya, baru lari ya masalah ni Jadi sebab tu dia kata Allah cepatnya binasa kamu. Jadi Rasulullah mati, Abdullah bin Mas'ud dah ada, mana terbaru wa yahkum ya ummat Muhammad ma asra'a halakatakum, halakatakum mana binasa kamu. Haula'i sahabatu nabiikum, ni sahabat Nabi semua ni dah hadapan awakmu ni. Mu buat lagu lain dah. Wa hadhihi thiyabuhu, dan ni baju Rasulullah lam tabla ba', tak ada hancur lagi baju Rasulullah. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan makuk pinggai Rasulullah tak ada pecah lagi. Wallazi nafsi biyadihi, dan demi diriku di tangannya, dekat Allah Subhanahu wa taala. Innakum la'ala millatin, sungguhnya kamu ni di atas satu agama dah. Satu agama ke apa? Lain daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kata Ibnu Mas'ud. Hiya ahda min millati Muhammadin, ada kamu dah bawa ni lebih molek dan lebih elok dan lebih hidayah daripada apa ni hak Muhammad lagi. Au muftatihi babid dalalah. Ni hak berat. Ibnu Mas'ud kata apa? Ataupun kuatmu ni sebagai pembuka dalalah, pintu dalalah. Ataupun kuatmu ni adalah sebagai pembuka pintu babud dalalah, babud dalalah. Babi dalalati, ini satu perkara yang besar. Hari ini masalah bid'ah. Saya nak ayat saya ayat mula-mula ni sebagai takhwif, sebagai kita nak takut kepada perkara yang bid'ah saat ini. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah ya Aba Abdurrahman, ma aradna ila khair, kami tidak kehendak daripada amalan kami ini melainkan baik. Dia ni amal lah. Kami niat molek lah, maksud kita kami niat molek hang ni Abu Abdurrahman, tak ada niat buruk dak. Wa kam min muridin lil khairi la yusibahu. Abu Abdurrahman yang kata lagu mana? Betapa banyaknya daripada orang yang menghendak, orang yang minta, orang yang cari menuntut bagi kebaikan, tidak mendapatinya. La yusibahu, tidak mendapatinya selama-lamanya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, beritahu kepada kami anna qauman, bahawa sesungguhnya ada satu kaum, satu puak yaqra'una al-Quran, mereka itu membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, tidak lepas, orang panggil kata raqiyah, ditekuk lahir mereka ni.
Nah, mana terbaca sud sekarang ni yang tak sampai sud di pemikiran mereka, tidak boleh memberikan arti wa aymullahi, maka adakah jauh itu daripada ini? Nah, supaya apa ni Abdullah bin Mas'ud. Nah, ma adri la'alla aktsarahum minkum. Boleh jadi nah, yang Rasulullah SAW sebut tadi, orang yang baca Quran saat itu boleh jadi kebanyakannya daripada kamu, daripada kuat kamu. Ha ni orang panggil kata firasah ataupun pendapat Abdullah bin Mas'ud. Dia kata hak baca Quran hak sampai tak apa ni tak lepas saat itu, tidak faham makna, tidak arti. Dan arti saat itu ialah la'alla aktsarahum minkum, boleh jadi banyaknya mereka itu daripada kalangan kamu. Summa tawalla anhum, Abdullah bin Mas'ud pun tinggal mereka. Maka Amr bin Salamah, Amr bin Salamah seorang sahabat sana kata, ra'ayna ammata ulaika al-hilaqi yuta'inunana yawman nahrawani ma'al khawarij. Apabila timbulnya firqah khawarij, masa siapa? Masa Sayyidina Ali ada perselisihan dengan Muawiyah, timbulnya firqah khawarij. Maka Ali perang dengan kuat khawarij sana, maka kebanyakan daripada khawarij itu Amr bin al-As daripada kuat hadut dalam masjid sana. Jadi Abdullah bin Mas'ud ayat sana kena nasihat kata. Au muftatihi al-babi dalalah, ataupun kamu ni pembuka pintu dalalah, maka sungguh daripada kalangan mereka. Daripada kalangan mereka adalah daripada orang yang duduk dalam masjid sana yang buatkan dalalah sana. Ini satu perkara yang mana Rasulullah SAW beri peringatan kepada kita. Kemudian mari berlaku setelah mana Rasulullah SAW sebagai pelaku yang pertama. Berlaku dengan sahabat semasa Abdullah bin Mas'ud tak ada lagi. Jadi khas ini saya nak berada penjelasan hadis sini ya. Kerana bagi kita nak dengan detail seka-seka tu di orang kita masa tidak sempat. Apakah mereka buat daripada bid'ah sana? Ialah tasbih dan tahlil, cara bilaikan dengan cakap batu. Hak dia buat sana, pertamanya az-zikrul jama'i, zikir dengan cara jamaah. Zikir dengan cara jamaah, satu. Duanya gunakan orang kata cakap batu untuk bilai apa tahlil dan tasbih mereka. Lepas tu dilatihkan dalam halaqah saat ni seorang ketua untuk sebagai pimpin untuk nak menyebutkan satu-satu zikir. Ini berapa bid'ah dalam ni yang direka-rekakan orang selepas daripadanya. Yang mana mereka diambil perbuatan tidak ambilkan larangan Abdullah bin Mas'ud sana. Heran tu. Jadi diambil hak tu, tak ada dia larang hak ni. Itulah yang hadis seolah kata baca sekerat hadis berhenti sekat tu. Tu orang panggil satu perkara. Sini tu baiknya apa? Apakah tujuan mereka? Dan apakah pendapat sahabat Rasulullah SAW daripada situ? Kita dengar belaka dah saat ni. Tujuan mereka khairan, nak baik semata. Dan niat mereka tu nak baik, dan nak pahala banyak. Tapi sikap sahabat ketika tu, sikap dia apa? Sikap dia lari tu. Tu dia tu lebih baik mu bilai dosa mu daripada bilai hak ni lagi. Ma hukum fi'lihim, apakah hukum perbuatan mereka? Di sinilah orang panggil kata kita hukum dengan sini. Perbuatan mereka saat ni ialah satu perkara reka di dalam agama yang ditolakkan oleh Rasulullah SAW, yang diberi peringatan oleh Rasulullah SAW sebelum pada dia mati lagi. Hal ni hak cerak timbul selalu dah lepas pada tu. Jadi hukum saat ni yang kita tengok satu satu asar ni bukan orang kata hadis sahabat, orang kata kata-kata sahabat. Dia kata anna Abdullah bin Umar, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sami'a rajulan aqisa, seorang lelaki berising. Faqala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia kata alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Faqala lahu, Abdullah sani kata kepadanya, ma hakaza 'allamana Rasulullah, bukanlah lagu ni Rasulullah ajar kami sallallahu alaihi wasallam.
Bal qala idza 'atasa ahadukum falyahmidallah. Apabila seorang kamu bersih lah, hendaklah kamu kata alhamdulillah. Walam yaqul wal yusalli, dan Nabi tidak kata hendaklah kamu salawat ke atas Rasulullah. Saat ni tamu apa daripada yang bersih saat ni? Sekadar alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia tambah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Molek dah tu. Molek selawat ke atas Nabi. Tapi Abdullah bin Mas'ud kata bukan Rasulullah ajar lagu ni. Ya Allah, nak kata sahabat ni pegang sungguh dengan larinya Rasulullah saat ni. Sehingga kita sekarang ni tu banyak sekali digunakan selawat bukan di tempatnya. Digunakan selawat bukan di tempatnya. Jadi hak ni orang panggil kata semenjak saya pernah dengar ceramah, Allah alam dengan saya tersaya sekali dah. Mula pada muli kita saya pernah dengar ceramah daripada talitik di rumah dia tu, kalau mari duduk dia bergetai dah ni dah. Ialah ceramah Nazik. Ceramah Nazik dalam masalah orang tanya dia, Datuk Tuan Guru, apa hukum selawat ke atas Nabi sebelum baca khutbah? Ya boleh saya banyak lah betul lah kan. Dia tanya. Jawab dia katakan, selawat tu Allah, Masya Allah pahalanya besar. Man salla alaiya salatan sallallahu alaihi ashran. Dia jawab mari. Kesimpulan jawab mari kata, selawat tu benar molek, perkara yang dia boleh pahala, tapi we kena tepat dia lah. Di situ bukan tempat dia. Kalau bukan tempat dia saat itu, jadi satu perkara yang lain lah. Nak boleh sayyi'ah ke nak boleh hasanah, tak tahu lah. Dia jawab lagu tu lah. Tu dia kata, apa ni kita tak selawat selepas pada tu? Kerana selepas pada azan ada selawat kata Nabi. Setengah-setengah pendapat tu ada selawat selepas pada kita baca doa Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah, saat itu ada lagi lepas pada tu. Tu saya dengar jawapan tu oh Masya Allah. Jadi satu jawapan yang lembut dia berikan oleh dia. Patut orang kata hak tu selawat juga. Kita banding dengan hadis hak ni kena lah. Mana tu Rasulullah ajar tu tepat. Orang kata satu perkara di satu tempat tadi dia. Jadi orang panggil kata kita tak boleh nak tambah sikit habuk nak. Sini ni sekadar alhamdulillah. Ditambahkan wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud tu bakal lawi selalu dah. Ni Abdullah bin Umar ni tak ada dah. Serupa dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ni tu orang yang turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selakah demi selakah. Sebab tu dalam hadis sunnah, kalau lah diriwayat oleh Abdullah Abdullah ibn Abbas dalam tafsir Abdullah bin Umar dalam hadis, maka hak ni hak kemah sekali. Tu. Di sini banyak sekali. Dalam masalah perkara-perkara yang bid'ah saat ni. Seperti kita tahu kita sebut saat ni satu dan orang panggil kata, saya nak beri satu contoh di antara bid'ah saat ni tu banyak lagi lah bicara dia tu dah. Bid'ah hasanah, bid'ah mazmumah. Bahagia saat ni tu sebab gapo ulama bagi gapo gini tu dah. Orang kata sebenarnya hak tu tidak ada bahagia kali. Tu. Orang kata satu perkara yang membawakan kepada orang awam, orang kata jadi sebagai tahu bola lah. Dengar hak tu pak, kena kemah orang ni. Apa dengar hak ni pak, rasa kemah hak ni. Padahal hakikat sebenarnya orang hak bui satu pendapat satu dari sana, dia tidak melaikkan, dia tak ada hurai perkara saat itu dengan laik, maka orang dengar biasa lah. Tu. Dengan itu yang kata kalau ada masa lagi dah kita kena mendalami lagi dalam masalah bid'ah saat ni. Dalam masalah bid'ah saat ni. Satu contohnya orang kata Allah kau tu bid'ah, kau ni bid'ah, kau salah kereta. Kereta tu bid'ah. Kena ya.
Lah kena ayat. Perkara tu bid'ah sungguh. Tapi kita kena tahu kata dalam hukum usulul fiqh. Hukum usul fiqh. Nah, ya ada usul tafsir, usul hadis, dan mustalah hadis, mustalah tafsir. Apa ya ada usul fiqh. Usul fiqh ni yang bersangkut paut dalam masalah orang panggil kata kaedah-kaedah dan teori-teori untuk kita nak ambil satu hukum. Nah, dalam usul fiqh ia betul kata tempat nak ambil hukum mana? Al-Quran pertamanya. Yang keduanya as-sunnah, yang ketiganya qiyas, yang keempatnya ijma'. Hak tu hak ittifaq di antara ulama, tidak ada perselisihan. Ada perselisihannya hanya orang yang kata perselisihan, orang yang kata tak ada jadi satu perpecahan dah. Nah, patut hak ada perselisihannya. Orang kata dalam masalah hak furu', usulul far'iyah daripada gapan hak sana itu hak tak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan qiyas dan ijma'. Nah, sinilah yang masalah tu baik. Satunya orang kata al-masalih al-mursalah. Satu al-masalih. Masalah mursalah saat ni orang kata satu hukum ataupun satu kaedah yang diletakkan oleh Imam Malik. Asal dia ni mari pada Imam Malik. Yang diletakkan oleh Imam Malik untuk nak letak satu hukum di atas satu perkara yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Sunnah dan tidak ada dalam kata-kata sahabat dan tidak ada dalam qiyas dan tidak ada dalam ijma'. Orang tak tahu hukum ni. Tak ada siapa tahu di antara ulama. Nah, tu biar satu perkara boleh ke tak nak buat? Boleh ke tak nak amal? Dan boleh apa hukum lagu ni? Nah, tu. Hak tu masalah maslahah. Nah, masalah mursalah saat ni. Benda tapi dalam hal masalah mursalah saat ni kena ukur dengan hukum syarak. Masalah dia tu kembali kepada apa? Kepada pahala, kepada itu masalah saat itu mudarat tak kepada syarak. Kalaulah tidak belaga dengan hukum syarak, buat perkara ni mudaratkan hukum agama, maka tak boleh. Nah, maka tak boleh. Supaya orang panggil kata ia dalam Islam ni ad-daruriyatul khams. Nah, dalam Islam saat ni untuk nak jagakan 5 perkara yang darurat dalam Islam saat ni termasuknya orang panggil kata ad-din, agama saat ni. Nah, agama, harta, kemuliaan kita semua saat ni tu untuk nak jaga hak ni. Orang panggil kata dia ada hak ada syarat dalil cerak. Lepas tu ada hak dalil cerak buat, dalil cerak lari. Lepas tu dalilnya orang panggil kata tidak ada nas. Masa kata anhu syarak. Dan apa yang didiamkan oleh syarak. Orang tanya hukum pati oleh hakim tak? Ada hukum dalam Quran, tak ada sebut. Nah, orang tanya boya oleh hakim tak? Tak ada sebut dalam Quran, dalam hadis. Nah, hudai ketel kepuh boleh makan ke tak? Tak ada sebut dalam Quran dalam hadis. Hak tu dia panggil kata wa ma sakata anhu. Nah, sini dia panggil kata hak benar didiamkan oleh Allah Subhanahu taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu-satu hukum saat ni timbullah satu kaedah dan al-masalih al-mursalah. Nah, tu. Masalah di sini dia panggil kata tengok kepada benda, boleh ke tak nak wi? Nah, hukum. Hukum dia lagu mana? Pernah kita nak dengar masalah apa ni tabarruk darah, nak tane kaki putus ke ataupun nak tane tai sebelah tak ada ke, tu termasuk dalam masalah mursalah yang bersangkut paut bukan dengan ibadat dan bukan dengan akidah. Nah, masalah bid'ah ia masuk di dalam ibadat dan akidah. Masalah mursalah tak masuk. Orang panggil kata masalah kereta, masalah kita nak naik lembu, nak naik hak tu orang panggil kata tidak termasuk di dalam masalah apa? Ibadah. Semua tu wasail, semua tu cara-cara saja. Dan untuk kita nak sampai kepada satu-satu kemaslahatan. Nah, untuk tu cara. Waktu saya dok kata cara ibadat, cara untuk nak sampai ibadat dan cara untuk nak sampai kepada nak kemaskan akidah kita, caranya lagu mana? Seperti kita kata dunia moden sekarang ni dalam nak mengemaskan iman kita saat itu dalam masalah kaji Al-Quran. Gapo? Nah, masalah ilmu moden sekarang ni, dah orang kaji Quran. Tu baik satu ilmu, tu baik satu kebenaran tentang hal dalam dunia saat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Itu satu ilmu
Yang mana cara untuk mengemaskan ibadat bukanlah jadi bid'ah. Hak tu kita sakap pau sikah habuk dengan ilmu. Masalah itu masalah bid'ah dengan akidah ataupun dengan ibadat tak ada sakap pau. Hak masalah bid'ah dia sakap pau dengan ibadat. Kita buat satu perkara yakin kata boleh pahala, hak tu cerak. Hak tu cerak. Seperti kita kata benda yang zahir di rumah kita. Kita kata baca di atas kubur. Benda hak zahir di rumah kita. Dan di rumah dia lain-lain pun dah ada lah. Supaya ada Mesir, di Sudan, di negeri Arab lain-lain yang mana ditipukan oleh penjajah sampai jadi satu kuat turuk sufiah tu. Turuk sufiah tu semua tu asal daripada kuat kafir belaka buatnya. Ada semua tu asal dia mari daripada kuat Yahudi seperti kuat Syiah juga. Yang mana Abdullah bin Sabah ya dapat kuat Yahudi di masa Rasulullah yang buat Syiah tu. Suruh mentuhankan Ali, suruh sokongkan Ali nak ibadah dengan Muawiyah tu. Hak tu asal kuat tu ya buat. Tu demo tu buat, maka timbullah satu perkara semua tu ada dalam masalah tu. Maka Rasulullah SAW cerak lagi dalam masalah ni dalam beberapa hadis. Hak cerak. Patut kita ni sebagai hamba, kita sebagai orang hamba ni, kita nak bagi sikap lagu mana dalam masalah ni. Masalah kita ni dengan bid'ah saat ni. Kita tahu dah kata Rasulullah kata amalan ni bid'ah apa ni, amalan ni boleh pahala sekadar ni. Tapi kita nak tambah lagi pahala kita. Kita nak kecewa apa nak tambah lagi kerana sekadar ni ya. Nak tambah lagi pahala, tambah dengan amalan hak lain pula lah selain pada hak ni. Tu sikapnya. Sebab tu orang kata kalau kita rojokkan kepada kitab-kitab dalam masalah kita baca arwah, dalam masalah dapur ini tu, pada kita tengok kitab-kitab ulama Fataniyah semuanya haram belaka. Semuanya haram belaka. Kalau siapa ada internet, ada YouTube, buka apa ni, seorang ustaz Malaysia ahli sunnah salafi, dia kecek dalam masalah kenduri arwah. Nama dia Dahri, Ustaz Dahri, Dr. Ustaz Dahri. Buka dalam tu dia buat tahun 1, 2, 3, 4 dia buat tu surat sasa. Hak ni surat Syekh Daud, hak ni surat Datuk Al-Fatani, hak ni sasa surat hak ulama Patani, ulama Indonesia, ulama Malaysia, semuanya haram belaka. Siapa ada internet klik buka tu. Dengar hak tu cerak dia. Ya cerah lah dah bagi dia dengan dalil yang nyata. Datuk Dahri tu buat hari masya-Allah suruh. Jadi kalau kita lagi cari lagu tu duk asal mustahil nak boleh kita sebuah-sebuah tu payah. Dia buat boleh. Dia buat boleh. Tu dalam masalah hak tu. Dalam masalah apa ni? Dalam YouTube tadi tu masalah yang internet tu walaupun ada benda bahaya, banyaklah benda manfaat untuk kita. Tu orang kata satu perkara yang kita kena usaha dalam masalah ni. Dan orang panggil kata sikap kita dan saya sendiri pergi dalam masalah bid'ah ni ialah satu amalan yang membawakan orang itu kepada dalalah. Tu orang kata hak mula-mula dia tu siapa kuasa boleh nasihat, boleh win betul, boleh win apa tu boleh. Hak tu lebih elok bagi orang yang tahu. Tapi dia yang kecak dah, dia yang rasa dah ia timbul salah dah, masalah syaitan lah, masalah apa, dia nak tinggal payah. Dia nak tinggal payah saat ni tu, dia dah jadi supaya golak mata dua gitu lah. Kau tu kau ni, jadi tu biasanya tak ada semuk tadi, tak ada timur belaka ibadat. Hak tu dah kata tak sehnya. Kerana min syurut sihhatil ibadah, daripada syarat-syarat sah ibadat betul dengan sunnah. Hak tu hak kita naknya dah lahir daripada bid'ah. Tu satu dalih supaya kita nak melepaskan diri daripada satu perkara yang mana bid'ah hasanah sana. Yang mana orang kata bid'ah hasanah, ada seorang daripada asal dia tu dia dak kerja di dalam majlis Islam Qatar, orang kata Wazaratul Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah Qatar. Kalau kita lihat majlis Syekhul Islam lah. Dia seorang tu maka dia Al-Humairi. Dia karya sebuah kitab yang kata Al-Bid'ah Al-Hasanah Aslun min Usul Syar'i. Dia kata bid'ah hasanah ni salah satu daripada usul syarak Allah. Satu
satu kaedah yang tidak dikatakan walaupun seorang alim. Nah, walaupun seorang alim tak biasa kata. Dalam kajian saya duk ngaji sana tu pergi jumpa surat dia, saya baca kejut. Nah, semua bid'ah orang dak buat learning tu dah dia kata disyaratkan ditambahkan pahala belaka. Nah, ambil daripada kubur, ambil daripada maulid, ambil daripada gapo, siapa tak buat hak ni termasuk dalam orang yang ingkar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kejut tengok. Sehingga dia kata Allah sayangnya kepada ulama-ulama Saudi. Ulama-ulama hadis. Sayangnya mereka sesat habis dia kata. Kerana tak faham masalah sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah pula. Bid'ah hasanah sana. Dan dia tuduh siapa sangat tu tolong kesia kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka dia tu adalah seorang ni tak ada lagi. Kalau masalah zangi, masalah baca ayat surah tak ada kesedak sungguh. Dia dak jakit pergi kepada kata kepada umat, ya umat ni yang buat Zaidiyah. Itu dia buat Ibadiyah. Negeri Oman, Sultanah Oman saat itu Maskat tu. Yang kata ya tu negeri kerajaan dia dan rakyat dia tu pergi di atas Syiah Al-Ibadiyah. Dia kuat ibadi, dia rapatlah dengan sunnah tu. Ya Zaidiyah dengan Ibadiyah dia rapat dengan sunnah, tapi dia bentuk Asy'ariyah juga. Nah, zangi gapo ini tu kuat benar pada dia. Nah, tu dia kata satu perkara yang mana orang kata orang hajah baca surat dia pakai satu kata beriman dengan perkara-perkara yang bid'ah yang ada sekarang ni. Dia ambil habis bid'ah sutai dunia ni, dia buh dari surat dia saat ni kata ni sunnah hasanah. Itu bid'ah hasanah. Nah, bid'ah hasanah. Pasti dia kira dalil saya. Nah, dalil dia nya gapo? Ni'matul bid'ah hadhihi. Kata-kata ummah dalam masalah tarawih tu. Ni'matul bid'ah hadhihi. Hak tu saya. Patu hak lain tidak ada sahabut dalil. Patu dalil hak yang pergi saat ni dalil mana dia pe salah satu patu. Kerana semua ulama di tafsir hadis ni'matul bid'ah hadhihi ni orang yang kata bid'ah lughawiyah. Bid'ah pada lughah saya ayat pada asal tadi. Bid'ah pada orang yang kata mereka benda hak ada. Nah, bukan aku orang pertama. Nah, tu. Sebab apa? Sebab yang rumah yang ayat saat ni dia himpun orang semaya dalam masjid semaya tarawih saat ni. Nah, dia himpun saat ni tu asas semaya tarawih tu jamaah tak? Asal dia tu jamaah. Rasulullah SAW buat dengan jamaah. Tak ke? Buat dengan jamaah masa 3 malam. Bermalam yang 4 Rasulullah tinggal. Asal dia berjamaah. Bawa Sayyidina Umar mari tengok kuat ni duk suku duk bocek ke mari gini hok ni imam ni so imam sampai sejik tu duk ni. Nah, hok ni baca ni bocek ni bising geger. Maka dia kata kalau lah aku tak jadi imam seorang ni lebih molek. Maka dia buat sungguh. Dia buat satu tu dah. Dia betul baik alhamdulillah ya Tuhan ini adalah ni'matul bid'ah hadhihi. Hak ni lah nikmat bid'ah hok molek sekali. Situ hak ulama bid'ah hasanah duk pergi. Padahal bukan bid'ah lah hak Sayyidina Umar buat. Kalau nak tengok hal lagi Sayyidina Umar buat banyak lagi yang mukhalafah dengan sunnah Rasulullah. Nah, kalau nak tengok lagi jadi orang bid'ah hasanah pun yang pergi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kuat hak taksir kepada syariah pun dia kata Umar banyak sekali buat tak serupa dengan Rasulullah. Dia kata Umar Rasulullah bagi harta pergi. Umar tak ada bagi ni. Umar tak ada bagi ni. Rasulullah kerak tangan orang nyeri. Umar tak ada kerak ni. Kalau gitu kok kita lah ni tak nak pakai hijab lah. Moga lah ni panah lagi dunia. Orang pakai sikap belaka. Lutut dulu kita pakai sepeda motor. Umar tak ada turut ni kata. Tu hak kuat tak syariah. Hak kuat bid'ah syariah pergi dengan hak tu sah. Yang pergi dengan hak syariah dengan ni'matul bid'ah hadhihi. Tu baiklah bid'ah hasanah. Tu asal dia. InsyaAllah kalau ada masalah lagi dengan masa yang sempit ini, kita boleh bagi contoh dalam dalil-dalil yang dipegang oleh ulama bid'ah hasanah saat itu dah. Semuanya adalah salah dengan tafsir-tafsir yang dipegang oleh ulama. Oleh tafsir oleh ulama kerana hak cerak daripada bid'ah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ni, orang panggil kata dalil tu cerak dengan satu kata kalau kita tak nak ikat dah. Alaikum bisunnati tu. Alaikum bisunnati. Kita kena berkait dengan sunnah. Ia tu sebagai al-mahajjatul bayda, sebagai dalil yang cerah, terang. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti
tengah hari ni nak ayat tercerahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana. Ya. Itulah dengan masa yang orang panggil kata lebih kurang 45 minit deh. Ataupun masalah sejil boleh tak? Sejil. Dalam masalah bid'ah saat ni, insya-Allah taala kita apa ni ada masa dan kita boleh sambung dalam masalah ni. Dalam masalah sunnah bid'ah hasanah ini adalah satu perkara yang pasti kita kena ambil deh lain insya-Allah. Kita ambil satu-satu masalah kita ukurkan dengan dalil-dalil dan kita wayakkan hujah-hujah daripada sunnah. Dah insya-Allah taala. Dah siapa ada gabung sikit sebanyak dalam masalah. Dah insya-Allah dah. Kalau lah diizinkanlah. Kalau majlis diizin. Masih ada ustaz itu. Asal kita atau berilmu ini dah. Ada soalan dah. Silakan. Atau itu apa hasanah apa itu beda hasanah Man ahya sunnatan hasanah man sanna sunnatan hasanah. Nah, waktu tu man sanna sunnatan hasanah sini bukanlah mana kata dia man sanna sunnatan hasanah bukanlah arti kata dia buat satu sunnah hasanah. Nah, di sini ada siapa yang menghidupkan satu sunnah. Nah, menghidupkan satu sunnah dan satu sunnah dan maka dia tu telah apa nilai yang kus min ujuri asyad. Jadi dia buat jadi hak dia buat saat itu dah tidak dikurangkan daripadanya pahala dia buat saat itu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, satu cara yang molek. Cara yang molek saat ni hak tu kita kena ukur dengan hukum syarak tu dengan hadis dengan Quran. Kalau lah benda saat itu jadi satu perkara yang mencontohkan dengan syarak maka tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kita hak yang jadi masalahnya kita buat satu masalah ada hadis lagi. Ada hadis lagi. Tu. Apabila ada hadis lagi saat ni kita tak nak kacau lah. Benda tu jadi tak ada lah masalah fil Islam sunnatan hasanah saat ni. Tu. Waktu tu kena orang banyaklah di dalam masalah sunnah hasanah saat ni. Jadi setengah orang itu kata sunnah hasanah ni seperti dia buat satu perkara sunnatan hasanah. Masalah dia sedekah duit, buat balasah, buat masjid ataupun sedekah jariah ataupun majlis ilmu yang hidup semacam ni. Beberapa orang yang mari boleh ambil ilmu. Maka ilmu dia saat itu sebagai sunnah hasanah bagi dia. Satu tariqah hasanah untuk dia. Siapa ke dia tu hidup selama mana pun dia dah amal dengan satu sunnah yang dia boleh sana dengan ilmu dia boleh sana itu. Pahala dia siapa ke dia? Pahala dia sana itu. Kalau lah kita kata masjid sana itu siapa buat? Masjid yang mula-mula sekali siapa buat? Orang yang mula-mula bubuh tapak masjid sana itu termasuk dalam buat sunnatan hasanah. Sunnatan hasanah tu. Maka dia pahala dia tu siapa? Walaupun masjid tu dipunggahkan oleh tempat lain pun asal masjid tu daripada dia. Itu sunnah hasanah. La yang qus min ujurim syai'. Pahala tu tak ada kurang sikit pun. Orang semaya sikit, orang semaya banyak pun pahala dia letak situ, pahala masjid dia ni. Lepas tu segala amal yang ada buat di masjid dia tu siapa pahala dia berlaku. Tu dalam masalah agama ni siapa buat sunnah kan hasanah. Ia bersangkut dengan satu hadis man ahya sunnati. Dan siapa yang menghidupkan sunnahku. Ini dia panggil kata dalam masalah sunnah hasanah sini tu tariqah orang panggil kata satu perkara yang molek. Perkara yang molek dalam agama yang sabit daripada Al-Quran dan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan reka dengan sendiri. Hadis ini satu syubhat kat ni. Satu syubhat bagi orang yang buat satu perkara yang dia kata molek. Dia kata molek. Insya-Allah taala kita ulas sekali lagi masalah. Ada lagi soalan? Jelas ada. Masa pun jelas ada. Dan waktu masa pun banyak. Surat kita ada buat surat ada. Kita ambil kata email Syafi'i, email Ustaz Yahya ni lah. Rasul Dahri
Nah, insyaAllah minggu depan ni kita bagi ke Herak deh. Herak. Apa kau tu? Buat surat ke buat CD? Wak surat bahasa Melayu deh. Nah, hak Rasulullah dia juga berkenaan arwah apa nama tu lah, setahu yang ni deh. InsyaAllah kita boleh Herak sama deh. Kata hak. Kalau boleh buat CD kan dia ada. Ya kata hak apa? Syahada Al-Fatani hak tamat kecek dulu buat dah dalam tu dah Imam Syafi'i. Waktu kita dulu ayah tu ngajar tu. Tak apa. Furu'un Masail. Tak tua tu panggil apa ni? Furu'un Masail. Apa kan ya? Apa tu yang lupa lah tadi. Minggu depan insyaAllah deh. Lepas tu CD kita buat dulu deh. Lepas tu setamat kita salah kita belakang deh. Lalu ni kalau kata ya klik kok tak berjalan deh. Boleh jumpa tak orang deh. InsyaAllah ini salah kita belakang lah. Lepas tu lagi yang lupa deh. Tahu kambing deh. Ada orang yang nazar anak dia tak nak tahan ya kambing kita ekor deh. Lepas tu kita doa lah. Tengok Nabi suruh kita doa Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa fi lahum warhamhum. Ada nang ucap ada ngatik pola dah. Tak nang ngatik pola kita doa tuanda. Tapiความหมาย luar. ความหมาย dalam Nabi tak ajar dah. Satu masa banyak dah. Tak dah. Ya. Tak ada boleh. Tak ada apa minta lah kat kita tu dah orang kata hak siapa dah pihak agama ni masalah dalam bid'ah tu dia tulis tulis supaya seorang tu boleh tengok cari dalam hukum tu dah mari mana asal seperti kita apa dah apa ni masalah lafaz sebelum takbir apa ni orang di haji nak tawaf tu kena undur dia ke belakang dulu ke semua tu perkara yang dikatakan bid'ah hasanah belaka tu asal dia tu lepas tu jabat salah selepas selepas semaya selepas doa, lepas tu doa selepas semaya, zikir selepas semaya dengan cara jamaah insan itu termasuk dalam bid'ah yang dikatakan bid'ah hasanah belaka. Pada hakikat sebenar tu dah yang mana itu perkara itu dilahirkan oleh Rasulullah SAW. Dan insya-Allah kalau ada masa kita tambahkan dalam masalah itu insya-Allah. Kita kata majlis kita dengan doa kepada Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta